Ni 20 je. Ya, duduk. Ada satu lagi lah. Tak apa. Jazakumullah khair. 20 je. Ya, jazakumullah khair. Ya, terima kasih. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا بفتوح العارفين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah tuan-tuan, ada perempuan lah kan. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya kita memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana melalui pertolongannya, taufik dan hidayahnya dapat kita meneruskan pengajian kita walaupun kita pun hampir-hampir di PKP kan hampir-hampir kan naik PKPD langsung tuan-tuan. Tapi alhamdulillah mungkin berkat doa para guru, majlis-majlis zikir, maulid, selawat-selawat ini Allah Ta'ala meredakan sedikitlah. Lagi satu di Negeri Sembilan ni 80% yang terkena COVID ni ialah warga asing. Lagi 20% tu campur-campur lah. Mudah-mudahan dia tidak menular lah di Malaysia ni, khusus Negeri Sembilan, dan mudahnya orang nak beramal soleh di Masjid Nasrul. Saya sayu tuan-tuan baca tuan, penuhkan saf, luruskan rapatkan saf, luruskan saf. Bila tengok tu Allah sayu kan, bila lah kita nak semayang main rapat-rapat lah. Mudah-mudahan capek lah kan, COVID ni menjauh pada kita insyaAllah. InsyaAllah sambung balik pengajian kita pada perkara muka surat 11, iaitu bab karamah. Belum habis lagi kan. Sebelum tu sikit-sikit kita masuk sikit lah karamah ni. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-sama mulakan pengajian kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Syekhul Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya rasa buku 11 itu dah baca dah. Sekarang kita baca yang buku 12 tu. Tapi sebenarnya hadis sama je tuan. Hadis yang sama, daripada perbahasan yang sama juga. Cuma hadis ni ada sedikit kelainan riwayah. Kalau kita tengok hadis ni yang muka surat 11 tu dia akhbar. Wa qala akhbarana Muhammad bin Ya'qub Al-Hafiz. Wa qala hadatsana Ahmad bin Abdul Warith bin Jaril Al-Asali بالمصر وقال أخبرنا الحارث بن مسكين وقال أخبرنا ابن وهب وأخبرني
Yahya bin Abu bin Ayyub an Abi Ajlan atau Ijlan an Nafi' an Ibni Umar an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita tengok situ ada satu rijal namanya Nafi'. Nafi' ni ialah Imam Nafi'. Siapa Imam Nafi'? Imam Nafi' ialah guru kepada Al-Imam Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia Malik bin Anas, balik senang kan nak ingat dia punya tu kan. Malik bin Anas bin Malik. Malik bin Anas bin Malik. Malik itu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau riwayat hadis ini daripada siapa? An Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi maka kedua mereka radhiyallahu anhuma, kerana kedua-duanya mereka tu sahabat, anak dan juga bapa. Dan juga Ibnu Umar ni juga ialah adik ipar Nabi SAW, kerana Nabi berkahwin dengan kakaknya, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Itu sedikit riwayahnya berlainan. Ana Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu ba'asa jaishan fa amara alaihim rajulan yud'a Sariyah, fa bainama Umar yakhtubu faja'ala yusihu ya Sariyah al-jabala as-sariyat al-jabala ya sariyat al-jabal fi qadima rasulun min al-jaishi faqala ya amiral mu'minin laqina aduwana fahazamuna fa iza salihun yusihu ya sariyah al-jabal فأسندنا ظهورنا إلى جبل فهزمهم الله تعالى فقلنا لأمر كنت تصيه بذلك. Jadi hadis ini berkenaan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menghantar seorang lelaki yang dipanggilnya Sariyah. Sariyah ni nak tengok juga apa Sariyah ni siapa. Sariyah ni ialah orang yang utusan memboleh, dia katakan utusan yang Sayyidina Umar hantar pada dia untuk ingatkan ataupun nak bantu orang-orang Islam berperang. Ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkhutbah, tiba-tiba beliau berteriak. Tiba-tiba dalam khutbah Sayyidina Umar telah berteriak, wahai Sariyah, pergi ke gunung Al-Jibal ataupun Al-Jabal ataupun Al-Jabal. Selepas itu datang seorang utusan daripada kumpulan tentera tersebut. Mana selepas beberapa ketika datang satu utusan daripada kumpulan tentera tersebut berkata, wahai Amirul Mukminin, kami telah bertempur dengan musuh kami, mereka telah menumpaskan kami pada awalnya. Telah menumpaskan kami pada awalnya. Tiba-tiba kami terdengar suara seorang berteriak, wahai Sariyah, pergi ke gunung. Lantas kami bersandar belakang, lantas kami sandarkan, maksudnya dia membelakangi gunung. Lantas kami sandarkan belakang kami ke gunung dan Allah Ta'ala menghancurkan mereka. Lalu kami mengatakan kepada Umar, engkaulah yang berteriak itu. Jadi mereka, bila mereka itu hampir kalah, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memekik ataupun menjerit, berteriak daripada Madinah sedang baca khutbah, as-sariyatul jibal atau as-sariyatul jabal, di belakang kau ada musuh. Dari riwayat lain, di belakang kau ada musuh. Maka sahabat tadi berpusing ke belakang dan menumpaskan orang-orang musyrikin tadi. Itu dia punya hadis tadi. Sebab kita dengar dulu, kita tengok apakah cerita yang disampaikan oleh penulis. Kemudian hadis yang kedua, bahawa akhbarana Umar bin Ahmad bin Uthman bin Shahin wa qala hadatsana Abdullah bin Sulaiman ibni al-Ash'ath wa qala hadatsana Ayyub bin Muhammad al-Wazzan wa qala hadatsana Khattab bin Salamah al-Mawsili wa qala hadatsana Umar Abil Az-Zuhra
Abil Azhar an Malik bin Anas. Ini daripada Sayyidina Malik, daripada Imam Malik bin Anas an Nafi'. Dia yang riwayat daripada gurunya Nafi'. Jadi Imam Nafi' riwayat daripada terus Sayyidina Umar, kemudian Ibnu Ijlan ataupun Ibnu Ajlan. Tapi kali ini hadis ini dibawa, iaitu perkara yang sama nak diterangkan, tapi diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas daripada gurunya Al-Imam Nafi'. Kemudian daripada guru Imam Nafi' itu ialah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu khataba yawman bil Madinati faqala ya sariyah al-jabal man istara'a al-zi'ba faqad zalamahu faqila yazkuru sariyatu was-sariyah bil Iraq faqala an-nas li Ali radhiyallahu anhu li Ali radhiyallahu ta'ala anhu ma sami'tu amman yaqulu ya sariyah wa huwa yakhutubu 'ala al-minbari faqala wa yuhkum da'u umara fa innahu ma dakhala fi syai'in illa kharaja minhu falam yalbis illa yasiran hatta qadima sariyatu faqala sami'tu sawta Umar fasadi'tu jabal. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah di Madinah. Sedang khutbah di Madinah. Ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu sedang berkhutbah, lalu tiba-tiba beliau berteriak, "Wahai Sariyah, pergi ke gunung. Sesiapa yang meminta serigala menjadi kambing, sesungguhnya dia telah menzaliminya kerana menyuruh sesuatu perkara yang di luar kemampuan." Maksudnya, siapa yang meminta serigala jaga kambing, perkara itu tak pernah dibuat orang. Ada mana perkara yang tak bagus, perkara yang tak betul. Dikatakan beliau menyebut nama Sariyah, sedangkan Sariyah ketika itu berada di Iraq. Orang ramai bertanya kepada Sayyidina Ali, adakah kamu mendengar apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Wahai Sariyah, ketika mana beliau berkhutbah di atas mimbar, maka beliau menjawab, celaka kamu. Biarkanlah, jangan kritik Sayyidina Umar. Maksud kamu tak, sebenarnya dia tanya masa hukum, boleh ke Sayyidina Umar cakap macam tu masa khutbah? Sebab dalam khutbah tak boleh mualat, tak boleh, antara khutbah dan khutbah tu tak boleh mualat dengan perkara yang selain khutbah. Nanti itu perbahasan lain lah. Itu perbahasan karamah ni, maksudnya di tengah majzub ataupun sebagainya, mungkin dia mungkin pada masa itu disingkapkan takdir Allah pada dirinya, pada diri seseorang, maka dia melihat itu keadaan berbahaya, pada masa itu dia kena selamatkan. Macam kita dah tengah semayang kan, anak tengah lasak, tiba-tiba nak jatuh sampai bahaya, nak tak nak kita kena selamatkan. Faham? Lebih kurang macam itulah ulama kiaskan. Dikatakan beliau menyebut nama Sariyah, sedangkan Sariyah itu sedang berada di Iraq, iaitu orang yang pergi pegang tadi, utusan tadi. Adakah kamu mendengar apa yang dikatakannya oleh Sayyidina Umar, wahai Sariyah? Ketika mana beliau berkhutbah di atas mimbar, maka Sayyidina Ali menjawab, celakalah kamu, biarkanlah, jangan kamu kritik Sayyidina Umar. Sungguhnya dia tidak akan masuk dalam sesuatu melainkan dia akan keluar daripadanya. Maksud dalam keadaan tadi itu dia sedang berada, walaupun dia duduk di Madinah, tetapi Allah Ta'ala singkapkan kepadanya suatu keadaan yang mana dia telah berada dalam keadaan itu. Maknanya walaupun jasadnya berada di Madinah, tapi pandangannya melihat bagaimana tentera Islam bertempur. Tidak berapa lama sampai itu Sariyah datang dan berkata, aku mendengar suara Umar, maka lepas itu aku menaiki gunung. Maksudnya Sariyah itu lepas dia balik perang, dia cerita, aku dengar Sayyidina Umar menjerit, berteriak berkenaan demikian, maka kami pun berlari ke gunung dan selamat di situ. Maksud di sini ialah, kalau tuan-tuan tengok zaman Sayyidina Umar ni, antara khalifah yang panjang pemerintahan 13 tahun.
13 tahun. Sayyidina Abu Bakar 3 tahun. Sayyidina Umar 13 tahun. Sayyidina Osman wallah ta'ala alam. Sayyidina Ali lebih kurang setahun lebih. Setahun lebih. Sayyidina Hasan 6 bulan. Atau baru ketua pada tangan Muawiyah. Dan Sayyidina Umar di cerita ni perbahasan berkaitan karamah. Setengah orang kata menolak karamah. Tak ada karamah ni Ustaz, semua mengarut. Itu perbahasan dia lah. Mungkin dia ada dalil menolak karamah, tapi kita ahli sunnah wal jamaah sebenarnya karamah ini diletakkan dalam perbahasan akidah. Kalau tuan-tuan belajar akidah sifat 20, dia masuk dalam karamah, iaitu perkara yang diqada dan qadarkan. Ataupun kita katakan kudrah, dalam perkara yang kudrah. Qada dan qadar ini duduk dalam iradah, perbahasan iradah. Maka bila dikatakan karamah, maka ahli sunnah menjawab bahawa itu adalah harus. Sama seperti mukjizat. Mukjizat itu harus pada nabi-nabi. Boleh tak kita kata, oh nabi-nabi ni wajib pada mukjizat? Tidak wajib nabi ada mukjizat, harus saja. Allah boleh berikan dia mukjizat ataupun tidak, kerana mukjizat ataupun dan juga karamah itu kedua-duanya daripada kehendak Allah, dari kekuasaan Allah. Mustahil nabi-nabi ataupun para wali punya kuasa. Kita semua makhluk, cuma kedudukan mereka tinggilah daripada nisbah kedudukan kita, mereka lagi tinggi. Cuma kita dari sunnah wal jamaah kata tidak, bahawa tidak kepada mukjizat dan karamah itu wajib. Sebab dia dulu kedua-duanya itu ialah datang daripada Allah. Jadi kalau ikutkan perbahasan, memang perbahasan itu perbahasan akidah. Namun dalam perbahasan tasawuf pun ada juga perbahasan karamah. Kalau di Negeri Sembilan ni banyaklah orang karamahnya. Untuk guru dulu banyak karamah. Karamah itu bukan yang kita gambarkan sekadar berjalan di atas air, boleh terbang lah kan. Itu sebab karamah ini dia dalam satu perbahasan dia panggil khawarikul adat, iaitu dalam perkara yang yang berlawanan, bertentangan dengan adat kebiasaan. Dia tidak terkait dengan cause and effect, ataupun kita katakan tidak terkait dengan sebab dan akibat. Dia tidak masuk dalam perbahasan sebab dan akibat. Sebab dan akibat ni sunnatullah. Makan kenyang, kalau panih buka kipas, tu cause dan effect dia. Tapi karamah tidak. Karamah ini dia Allah Ta'ala boleh bagi pada seseorang tanpa dia usaha pun, tanpa dia apa-apa usaha pun Allah boleh bagi, sebab kehendak Allah. Begitu juga ilmu laduni. Ilmu laduni itu bukan pasal dia zikir dapat ilmu laduni, tidak. Tak semestinya orang yang tak semestinya dia kena beramal soleh dan sebagainya baru Allah bagi. Maksudnya bukanlah dia kena berzikir sejuta ke baru dapat, tidak. Tapi selalunya karamah, mukjizat ini Allah beri pada para nabi dan juga para orang saleh. Itu dia panggil karamah. Karamah ni dia kata perkataan karamah, iaitu maksudnya kemuliaan. Berlainan kita tengok dalam mukjizat. Mukjizat ni perkataan asalnya ijaz, ajaza, iaitu lemah. Ajaza, ain jim dengan zal. Mukjizat. Ijaz bagi apa? Perkara yang lemah. Tapi mukjizat maksudnya perkara yang boleh melemahkan lawan. Sebab bila nabi-nabi alaihi salatu wassalam dihantar, mereka para nabi berhadapan dengan orang-orang yang mad'u, yakni orang-orang yang nak didakwahkan. Orang yang didakwahkan itu bukanlah asalnya mereka itu beriman, tapi mereka itu bukan beriman. Seperti Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun. Maka Fir'aun pun ada tukang sihirnya. Maka pada tatkala mereka berentap dengan 10,000 tukang sihir dengan Nabi Musa AS, maka tongkat yang dipegang Nabi Musa AS itu Allah sendiri jadikan tongkat itu menjadi ular, yang mana ular tadi menelan semua ular-ular Fir'aun. Itu mukjizat. Pada asalnya tongkat saja. Boleh faham tak? Tapi karamah tadi itu Allah nak muliakan sesuatu wali Allah,
melalui karomah. Mungkin karomah itu dalam bentuk pertolongan, mungkin karomah itu dalam bentuk Allah nak mudahkan urusannya kerana hatinya, sanubarinya dah teruntuk untuk Allah. Mereka ni khas, hidup dia khas untuk Allah. Kita ni khas untuk dunia. Kita cari makan pun pasal kita nak kenyang. Kita nak cari makan sebab nak sedap, nak cari rumah yang sedap-sedap. Mereka tidak, apa yang mereka Allah bagi itu yang mereka ambil. Apa yang Allah bagi itu yang mereka ambil. Itu orang yang mana mendapat karomah. Mendapat karomah, hidup mereka itu untuk Allah, maka Allah muliakan mereka. Kalau kita tengok contohnya kisah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, beliau satu hari beliau naik ke satu perahu, satu laut kapal. Dia tak ada tambang, dia tidak ada tambang, tapi pada sama dia pun bukanlah maksud dia tak ada tambang naik, maksudnya dia mungkin perasan dia ingat dia ada duit, tapi dia masuk tengok-tengok tak ada tambang. Maka orang tadi berniat jahat pada dia. Dia kata, kalau kau tak ada tambang, kau terjun dia. Maka dia kata, saya nanti sampai di darat ni saya bagi Tuhan duit. Sekarang saya tak ada duit, nanti sampai di darat ni saya dapat duit bagi Tuhan. Oh tak boleh. Tak boleh bagi, dia pun tak nak bagi. Maka dia pun berdoa pada Allah. Akhirnya datang dia membaca ayat daripada ayat surah surah At-Talaq kan, surah apa tu, ayat 1000 dinar kan, 1000 dinar apa tak man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ila akhir. Maka ikan datang bawa dalam mulut ikan tu ada dinar emas. Maka dia ambil ikan satu ekor tadi tu, banyak ikan bawa, dia ambil seekor satu bagi orang tadi. Terkejut orang tu. Itu karamah. Itu dalam bentuk Allah Ta'ala nak bantu dia. Untuk karamah ni. Kalau kita tengok mana ada ikan bawah tu, ada kadai, bertukar kadai meh pula, tapi sebab itu tunjukkan karamah. Berbeza dengan kita tengok dengan mukjizat. Kalau mukjizat tadi dia jadikan sebagai Allah Ta'ala pada para Nabi sebagai senjata dalam berdakwah, dalam memikat hati orang-orang kepada Islam ataupun memenangkan para Nabi. Maka Allah Ta'ala bagi dia karamah, bagi dia mukjizat. Dan para Nabi ni dia ada dua keistimewaan tuan. Para Nabi dia ada satu dia panggil irkhas, satu lagi mukjizat. Irkhas ini ialah suatu perkara yang berlaku sebelum Nabi dilantikkan sebagai jadi Nabi. Contohnya Nabi Musa AS. Irkhas Nabi Musa AS ialah bila Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya ke sungai, maka bekas tadi tu dia patah balik masuk ke istana Firaun. Akhirnya Firaun yang besarkan Nabi Musa. Itu irkhas. Dan juga kepada junjungan besar kita sallallahu alaihi wasallam, kita lihat daripada guru kita dan kitab-kitab dan para sahabat mengatakan awan melindungi jasad Nabi. Awan melindungi jasad Nabi. Tangan Abdul Muttalib nenda Rasulullah, datuk Rasulullah berdoa bawa Nabi masuk kemarau berlaku di Makkah. Buka tangan Nabi, wahai Allah Tuhan Kaabah, demi keberkatan anak aku ini maka turunlah hujan serta merta turun hujan. Itu irkhas, iaitu tanda-tanda nubuah yang ada pada Nabi SAW. Sedari lagi Nabi SAW itu kecil lagi. Tapi bila dia dilantik sebagai Nabi, maka Allah Ta'ala mengurniakan juga mukjizat, seperti kita dengar bola bulan dan sebagainya. Dan karamah ini perkara yang harus berlaku, tidak wajib berlaku. Kalau wajib berlaku pada Nabi-Nabi dan para wali, maka kita situ dah berlaku juga. Seolah-olah Allah pun boleh menjadikan, memberi kesan, karamah memberi kesan. Seolah-olah di situ akan nampak wali itu sama macam Tuhan pula. Faham tak? Sebab Allah Ta'ala yang bantu sebenarnya, bukan wali-wali jadi. Bahkan para wali sangat takut dengan karamah. Sangat takut dengan karamah. Kerana karamah ni boleh mendatangkan riak, boleh mendatangkan ujub, boleh mendatangkan sum'ah. Baguslah orang berjalan atas air, kita pun tewas.
dengan cakap-cakap orang. Jadi risau juga. Kan? Dan para sufi ni, orang sufi mengatakan benar bertanya satu orang sufi, kata apa bezanya karamah dan istiqamah? Karamah dan istiqamah. Istiqamah maksudnya konsisten dalam beramal, konsisten menjaga perkara-perkara hubungan dengan Allah secara berterusan. Itu dia panggil istiqamah. Tapi apa kaitannya Nabi kata al-istiqamah khairu min alfi karamah? Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Adakah karamah itu tidak bagus? Ataupun adakah karamah itu tidak istiqamah itu lebih dahsyat daripada karamah? Maka ulama mengatakan bahawa kedua-duanya itu tak saling lazim dan melazimi. Sebenarnya orang yang istiqamah dalam amalannya, istiqamah itulah karamah. Faham? Susah nak istiqamah, tuan-tuan. Karamah ni jarang-jarang berlaku. Betul tak? Kalau semayang duha, saya pernah jumpa satu orang Syekh Maulana, dia duduk kat taman KL Gombak dia. Namanya Maulana Sayyid Nur Muhammad Al-Husaini. Dah tua tuan-tuan, 80 lebih umur tuan-tuan. 80 lebih lah. Asal orang Terengganu tapi dia Pakistan. Dia mak ayah dia Pakistan tapi cakap Melayu macam kita lah. Dia daripada umur dia bujang sampailah sekarang tuan-tuan, dia punya sembahyang duha 100 rakaat. Bagi orang sufi itu karamah. Itulah karamah. Lepas tu istiqamah dan karamah dia tak berbeza. Cuma segi maknanya berbeza. Maksudnya istiqamah ni ialah perkara yang konsisten dalam beramal soleh, menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala melalui amalan-amalan fardu dan juga amalan-amalan sunat. Namun yang paling karamah pula ialah suatu pemberian saja daripada Allah. Maka ulama sufi mengatakan istiqamah itu lebih baik daripada karamah. Faham tuan? Bahkan kalau kita tengok orang sufi mengatakan bahawa taufik itu lebih baik daripada nilai syurga. Taufik daripada Allah lebih baik daripada nilai syurga. Adakah syurga tak baik? Sabar dulu. Kalau contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa siapa yang menjaga solatnya 5 waktu secara berjemaah, maka Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam syurga tanpa hisap. Contoh, ada hadis Nabi kan, jaga solat 5 waktu. Maksudnya tuan-tuan, tengok orang nak jaga solat 5 waktu ni tanpa bantuan Allah, tanpa taufik daripada Allah, adakah dia mampu untuk jaga solat? Nampak tak? Yang mana syarat untuk masuk dalam syurga tanpa hisap tadi itu ialah dia kena jaga solat. Kalau Allah tak bantu dia jaga solat, boleh tak jaga syurga? Satu ulama kata taufik, bantuan daripada Allah untuk melaksanakan taatan lebih baik daripada syurga. Pasal syurga tu natijah daripada amalnya. Faham? Satu ulama sufi lebih mensyukuri bantuan Allah Ta'ala itu daripada syurga. Syurga tu natijah aja, kesan daripada amalan. Satu dia sentiasa, ya Allah bantu aku lagi, ya Allah, dalam beramal, ya Allah. Ya Allah bantu aku dalam sedekah, ya Allah bantu aku dalam istiqamah, ya Allah. Itu maka istiqamah tadi itu mereka lebih syukuri kerana di situ dia melihat Allah, iaitu bantuan Allah ke atasnya, bagaimana perbuatan Allah baik pada dirinya, memilih dia beramal soleh, sehingga kan dalam bentuk amal-amal tadi dia bermunajat pada Allah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, iaitu kehidupan kubur, mahsyar, mizan, sirat. Itu kehidupan yang baik selepas kematian mereka. Ini orang cerita pasal syurga, seronok Ustaz syurga. Ya Ustaz, semayang tak? Itulah Ustaz, leceh sikit kan. Nak semayang tu yang leceh. Bila Allah Ta'ala ciptakan syurga, maka malaikat Jibril Allah Ta'ala arahkannya pergi tengok syurga tu. Maka Jibril pun datang, oh ya Allah, aku pastilah kalaulah orang kat dunia ni tengoklah syurga ni, pasti mereka berbondong-bondong nak masuk ke dalamnya. Maka Allah kata, wahai Jibril, lihatlah jalan ke sana. Maka Jibril pun tengok jalan ke arah situ dengan puasa, dengan mujahadah, dengan taat, dengan syukur, dengan dan sebagainya. Maka Jibril kata, ya Allah, aku takut satu orang pun tak baik masuk.
Dengan jalan yang kau tunjukkan ni aku takutlah ya Allah, dia ni tak satu orang tak dapat masuk. Maka Allah kata mereka dapat masuk pun dengan rahmat aku. Maka Allah kata wahai Jibril lihat dengan aku pula. Maka Jibril kata wahai Allah, lepas aku lihat-lihat neraka ni Allah, aku rasa satu orang hamba kau tak sanggup nak masuk dalam neraka tu. Wahai Jibril lihatlah jalan ke sana. Maka lepas Jibril AS tengok, maka kata ya Allah, aku yakin kalau lah jalan inilah yang kau tunjukkan kepada mereka, satu pun daripada mereka ni akan masuk dalam, tak satu pun yang tinggal, melainkan semua masuk dalam neraka Allah. Maka orang yang Nabi Allah kata orang yang masuk dalam neraka itu kerana keadilan aku. Sini tuan-tuan nak bagi tahu apa, nak masuk dalam satu tempat itu kena ada bantuan daripada Allah, kena tarik bantuan daripada Allah. Minta bantuan tu mesti diminta. Macam orang kalau rumah terbakar dia diam je, buat apa dah, tunggulah biarlah orang tu datang tolong. Boleh tuan? Rumah terbakar ni awak duduk dalam lah, apa kita jawab selalunya? Kita akan minta apa? Tolong kan? Barulah datang pertolongan ni kita diam lah. Tak apalah, nanti Allah nak bagi saya taufik nak semayang lah saya. Itu yang Nabi SAW mengatakan kamu ni berada di pinggir-pinggir neraka, akulah yang datang menyelamatkan kamu. Kita ni tuan sedang berada di pinggir-pinggir neraka. Nabi sedang menarik kita daripada masuk neraka, tapi ada di kalangan kita menepis tangan, seolah-olah menepis, biarlah macam itulah. Jadi kalau kita masuk neraka, tuan-tuan nak padan muka siapa tuan? Alhamdulillah tuan-tuan, kita jangan masuk neraka tuan. Kita semua syurga tuan. Kita buat rombongan ramai-ramai, rombongan grup ke syurga. Buat amal soleh, minta doa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Setelah ibadah kita kena sentiasa minta tolong. Kerana orang yang minta tolong pada Allah itu sebenarnya dia menzahirkan dirinya lemah sisi Allah. Satu kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah pun sudah juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau ya Allah kami sembah dan kepada engkau kami minta tolong. Minta tolong apa tuan? Untuk sembah Allah dengan sebenar, walaupun kita tahu ya Allah kami ni bukanlah hamba yang betul-betul sembah engkau ya Allah. Maksudnya kami ni bukanlah menyembah kau dengan sebenar yang kau nak, tapi bantulah kami ya Allah dapat ke arah itu pun jadilah. Itu sebenarnya bukan kita ya Allah aku alhamdulillah saya dapat pergi umrah tiap tahun. Tidak, itu semua bantuan daripada Allah yang patut kita syukuri dan wajib kita syukur. Benda yang ada kita tak syukur, benda yang tak ada lagilah. Syurga dan neraka ni belum wujud lagi tuan-tuan. Syurga dan neraka belum wujud lagi. Maksudnya kita belum masuk dalam syurga dan neraka lagi. Yang wujud sekarang ialah bantuan Allah ke atas kita untuk beribadah. Maka syukur, supaya dengan syukur itu Allah bantu untuk istiqamah. Syukur. Wala in syakartum la azidannakum. Allah kata orang siapa yang bersyukur aku tambah nikmat. Nikmat apa? Rumah besar. Ramai orang terpedaya tuan, dia ingat sedekah Allah bagi dia 10 kali ganda. Ya betul, 10 kali ganda, lebih pada itu pun Allah boleh bagi. Bukan setakat 10 tuan, lebih pada itu pun Allah boleh bagi. Tapi dalam bentuk apa? Adakah tuan-tuan benda yang sementara Allah nak bagi kita, yang mana kita syukur, kemudian kita dapat rumah besar. Rumah besar tu bentuk kekal ke sementara tuan? Sementara, sehari dua esok dah tinggal lah. Esok kita tinggal rumah, bini kita kahwin orang lain nak masuk rumah kita, tidur atas katil kita. Betul tak? Kereta kita tu dulu kita bawa, suami dia yang baru yang bawa kereta tu balik. Betul tak? Tak kekal. Jadi apa yang kekal? Allah bagi taufik untuk kita beramal, supaya amal tadi tu, pahala itu berkekalan. Dapat taufik untuk sedekah, dapat taufik untuk beramal soleh yang menjadi bekal kita esok tuan. Itu yang sebenarnya. Ya kita lah otak kita bagi 1 Allah tambah 10. Mana aku bagi 100 esok Allah tambah 1000. Oh kaya duit dia. Bukan. Kira-kira Allah bukan macam tu tuan-tuan. Allah bagi kita bila kita perlu saja, bukan kita nak. Allah tak pernah bagi apa yang kita nak. Siapa cakap Allah bagi yang kita nak selama ni? Allah tak pernah bagi apa kita nak. Allah bagi apa yang dia nak. Kita nak kereta kan.
ikat perut semuanya, lapar sebagainya, buat pinjaman dapat kereta. Kita pun syukur dia Allah, terima kasih Allah bagi. Ya, memang Allah bagi. Tuan-tuan tengok balik takdir. Itu kereta tadi itu daripada kehendak kita. Ya, betul. Memang daripada kehendak kita, keinginan kita. Cuma keinginan kita tadi muafakat dengan kehendak Allah. Muafakat dengan asal kehendak Allah untuk bagi kita kereta. Sejak bila? Sejak tadi lagi. Maka Allah yang bagi kita kereta. Faham tak? Maka Allah yang beri pada kita. Sebenarnya kita sedang bergembira dengan apa yang Allah beri pada kita. Walaupun kita nampak kita gembira dengan apa yang kita dapat, tapi sebenarnya kita bergembira dengan apa yang Allah beri pada kita. Jadi kita minta pada Allah. Minta pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita. Supaya dengan istiqamah tadi itu menzahirkan kemuliaan sebagai hamba. Bukan minta karamah. Guru kami Syekh Rahimuddin Bantani kata, orang yang beramal soleh minta karamah pada Allah, sebenarnya dia sedang melakukan syirik. Sebab apa dia minta karamah? Sebab apa dia minta karamah? Kalau minta jadi wali Allah boleh tak? Boleh. Minta jadi wali Allah boleh. Kerana wali Allah tu kekasih Allah. Minta karamah itu bermakna kita sedang minta sesuatu, kan? Kita beramal bukan kerana Allah, tapi kerana nak sesuatu. Itu macam kita buat penyaga lah, tuan-tuan. Saya bagi duit, barang tu bagi ke saya. Itulah seolah-olah kita, ya Allah aku dah semayang, nanti bagi aku karamah. Itu bukan. Adakah itu bentuk kehambaan yang sebenar? Itu bukan kehambaan, itu muamalat. Itu kita seolah-olah ada jual beli dengan Tuhan. Ada perniagaan, kan? Ada tijarah dengan Allah. Adakah itu tanda kita cinta pada Allah? Itu bohong. Minta karamah, kan? Jadi bohong. Beramal sebenarnya bukan dia minta Allah, bukan minta Allah redha pada dia, tapi dia minta sesuatu daripada Allah, iaitu sesuatu yang mana tak kekal. Karamah mana ada kekal? Yang kekal satu mukjizat itu mukjizat Al-Quran yang boleh bagi syafaat dan sebagainya. Karamah tak boleh bagi syafaat. Faham tak? Bahkan kalau karamah yang Allah beri pada kita ni, kalau tak tahu kita handle, jadi kufur. Yang berlaku pada Qarun, kan? Qarun pegang apa jadi omeh. Apa jadi sekarang? Memanglah kita jumpa dalam somak, ya tu Qarun ni, kan? Tapi mana dia beri? Habis. Tak ada. Berapa ramai orang berlaku begitu? Berapa ramai orang yang jadi kufur dengan Allah bagi urusan itu tak panggil karamah lagi dah, itu panggil istidraj. Itu dah panggil istidraj. Apa ramai orang hancur. Jadi mintalah Allah supaya Allah Ta'ala beri kita konsisten dalam beramal soleh. Dan memelihara iman kita. Tu baru ni saya jumpa satu orang Kek Ombau, wali Allah lah, dia duduk dekat Yaman pun 2-3 tahun juga, tahun lebih. Umur 84. Tak pakai semai mata, tuan-tuan. Quran dia kata. Haji Abdul Wahab nama dia. Kalau tuan-tuan pergi Seperi, kat belakang masjid Seperi rumah dia. 5 waktu tak pernah miss masjid. Daripada bujang sampai itu masjid. Saya tanya tu, apa rahsia umur panjang tu? Sembahyang jemaah. Itu ya. Sembahyang jemaah, dia cakap. Kalau jaga sembahyang jemaah umur panjang. Yang betul memang dia sembahyang jemaah, Allah memberkati umur. Allah berkat umur kita. Saya kata dia, doa untuk saya. Tak doa apa? Doa saya jadi masoleh. Jangan berdoa jadi soleh. Jangan berdoa jadi soleh. Kenapa nak tolak? Kau nak tunjuk kat siapa soleh kau? Tunjuk kat Allah lah. Dia kata, kau nak macam mana? Allah yang jadikan kau soleh, bukan kau jadi soleh. Nampak tak? Nak jadi, kita minta jadi soleh. Adakah kita nak minta Allah tunjuk pada Allah kita soleh? Itu pengajian yang saya dapat dengan dia. Adakah kita nak minta dia tunjuk dah aku soleh? Adakah itu? Ataupun nak tunjuk pada orang yang saya soleh? Saya soleh. Memang orang tu soleh. Orang cakap tapi bukan, kita tidak minta tu jadi soleh. Pasal kalau kita tunjuk pada Allah kesolehan, sebenarnya kita
sedang menunjukkan kemampuan diri kita melakukan amal tanpa bantuan Allah. Jadi minta apa tu? Mintalah agar ditetapkan iman. Doa lah, minta ditetapkan iman supaya iman tak tergelincir. Itu dia pun doa. Bagi doa special lah, mudah-mudahan tak tergelincir iman. Itu bila kita berjumpa dengan para aulia. Jadi kita minta karomah ini adalah satu perkara yang harus berlaku atas setiap diri insan. Tanpa apa-apa amalan pun dia boleh mendapat karomah. Tapi kalau dari segi adat, segi kebiasaan ghalibnya, maka orang-orang soleh yang dapat karomah kan. Cuma kita jangan minta karomah, mintalah ditetapkan iman, dan juga supaya Allah Ta'ala memberi kita istiqamah, memberi kita istiqamah dalam beramal soleh, dalam mendekatkan diri pada Allah. Dan akhirnya kita minta pada Allah, ya Allah, terimalah segala amalku ini yang dibantu oleh Engkau ya Allah. Terimalah amal ini, tanpa bantuan Engkau ya Allah aku tak mampu nak beramal soleh. Zahirkan, Allah suka kita menzahirkan kelemahan kita pada Allah. Ya Allah, tanpa bantuan Engkau ya Allah, siapalah yang nak tolong aku ya Allah. Kalau Engkau tolong aku ya Allah, siapa dapat kalahkan aku ya Allah. Itu doa-doa yang mana menunjukkan lemahnya diri kita, itu lebih disukai ya Allah. Jangan kata ya Allah aku dah buat tu ya Allah, aku dah buat ni ya Allah, ni aku dah buat, tapi apa yang aku dapat ya Allah, itu tak suka lah. Selama ni aku yang bantu kau, aku yang bagi kau makan, aku yang tunaikan keperluan kau yang apa yang kau minta sebenarnya itu yang aku telah bagi pada kau. Sekarang kau nak cakap kau buat segala-segalanya, habis aku kau nak tak mana? Pertolongan aku kau nak buat macam mana? Macam cerita bomba tadi lah. Kalau kita tak minta tolong pada Allah, pada siapa kita nak tolong lagi? Kalau Allah dah tolong kita, siapa dapat kalahkan kita? Kalau Allah dah selamatkan kita, ataupun Allah dah bantu kita, siapa dapat kalahkan kita? Syaitan pun tak dapat kalahkan kita. Satu bila kita nak meninggal tuan, yang datang pada kita tu syaitan-syaitan ni rojim betul. Syaitan-syaitan pangkat jeneral tuan. Itu turus satu jusa semua keluar tuan. Semua turun besar-besar nak bagaimana orang ni mati tanpa iman. Bagaimana orang ni mati kembali kepada jalan kekufuran. Tak payah tunggu Dajjal tuan. Dajjal lembek lagi. Itu nak mati tu nak dakek tu. Besok syaitan datang, rupa ayah mak kita okey lagi. Kalau rupa rupa tok guru kita, janganlah. Tok dah mati dulu, dah tahu kena azab dah, menyesal tu ngajar kau akidah Islam ni. Salah ni kata. Tok dah kena azab ni, kau tak payahlah masuk kamu Kristian gelok. Macam mana? Mak ayah kita mungkin tak mengajar agama pada kita kan. Mungkin paling kurang ajar masak je. Paling kurang ajar adab makan. Itu je lah. Macam apa nak ajar? Rabbana Allahumma barik kana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Itu je dia ajar kita. Kan? Tapi tok guru kita daripada mulus alif bata sampailah kita boleh sembahyang jenazah. Sampailah kita boleh mengajar masjid surau, dia ajar kita, dia jalan dulu, besok kita nak mati, dia datang upur dia. Macam mana? Boleh tak kita hadap perkara tu kalau tanpa iman yang betul, tanpa istiqamah, tanpa memohon munajat pada Allah bantuan? Jangan mimpi tuan. Satu minta pada Allah. Allah kata dalam Quran apa? Allah kata in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Bantulah Allah, maka Allah akan bantu kamu dan Allah akan teguhkan pendirian kamu di depan musuh-musuh kamu. Bantu Allah tu bukan makna Allah susah, maksudnya bantu Allah di sini ialah berjihad, melawan hawa nafsu, melawan keinginan kita. Kita hanya laksanakan keinginan Allah, menjaga agama Allah dengan salat, banyakkan sedekah, menyuruh manusia berbuat baik, mencegah manusia kepada kemungkaran, membawa ahli keluarga kita kepada Allah. Bila itulah kita buat di dunia ini, maka insya-Allah Allah akan bantu kita. Besok bila kita aksiden dengan malaikat Jibril, malaikat maut, bertembung dengan dia, maka apa yang keluar daripada hati kita itu yang akan keluar. Apa yang ada dalam hati kita itu akan keluar. Orang aksiden buat lori tembikai, aksiden yang keluar apa tuan-tuan? Tembikai ada keluar pasir tuan. Poning apa tadi elok buat tembikai, dia keluar pasir pula. Mana lori tembikai kalau bertembung aksiden lori buat tembikai yang keluar tuan, dia takkan keluar
buah apa, buah salak tu kan, buah durian tu kalau buah kan. Begitulah hati kita. Kalau hati kita ada Allah, ada kebesaran Allah, cocok sikit Allah Akbar, tu yang keluar. Itu baru latah kan, belum kena cocok malaikat maut lagi. Cocok malaikat maut tak tahu jadi apa tuan. Dia mudah-mudahan Allah kekalkan kita dan matikan kita dalam keadaan iman yang sempurna. Jadi insya-Allah kita masuk pada hadis yang ke-6, bab al-istimalu maqarimu wal has al-infaqa karahiyati adkhari wal wuqufi inda syubhati baik. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan tuan? Tak tahu macam mana? Ustaz Zakir naik Syed Dr. Zakir naik. Dia Dr. Zakir naik dalam bidang kedoktoran dan muqaranatul adyan itu perbandingan agama. Maka dia tokoh. Saya cakap memang dia tokoh. Dia boleh beza, maksudnya boleh buat perbandingan agama lain, menjelaskan kedudukan Islam di segi mata pandangan masyarakat umum dan sebagainya. Cuma beliau ni ada pegangan yang sedikit lari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, beliau tidak berpegang dengan imam mazhab. Imam mazhab itu mereka ni ghairul muqallid. Maka mereka ni tidak bertaklid dengan mana-mana mazhab. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan setiap umat Islam itu bertaklid dengan mana-mana mazhab yang 4 ataupun yang ghalib dengan negeri kita lah. Negeri kita ni, negeri 9 ni semuanya mazhab Syafi'i ada, mazhab Maliki ni tak ada kan. Tak ada, bismillah ikut mazhab. Tapi dia tidak, dan bahkan dia menentang orang yang bermazhab. Dan kedua, dia tidak berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu akidah yang mana akidah yang dibawa terus silsilah kita ni sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi akidah dia itu ialah akidah yang berpegang dengan kaul daripada Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau kita panggil Wahabi lah. Iaitu mereka menempatkan Allah di langit, di arasy, yang mengatakan yang menjisimkan Allah dengan ada tangan dan kaki dan sebagainya. Agama Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ahlussunnah wal Jamaah tidak meletakkan Allah di mana-mana tempat. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak menjisimkan Allah Ta'ala dengan mana-mana jisim manusia ataupun perbuatan yang sama macam manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka disimpulkan sini ialah para wali Allah itu ghalibnya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun saya tidak mengingkari sumbangan beliau. Sumbangan beliau dalam memberi penerangan jelas antara perbandingan agama. Tapi nak kata wali, kalau mereka sempat di akhir zaman, kalau mungkin di penghujung hidup dia ke, dia berubah, dia bertaubat pada Allah dengan akidah yang salah tu kepada akidah yang betul, dan juga kembali kepada amalan-amalan imam salafus saleh, mungkin Allah Ta'ala naikkan dia darjat dia sebagai awliya ilah ataupun wali Allah. Mudah-mudahanlah, insya-Allah. Bolehkah kita tidak? Jumhur ijma' ulama daripada 4 mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ijma' mengatakan bahawa wajib semua orang yang tidak mampu berijtihad itu bertaklid. Faham tak? Berijtihad ni maksudnya apa? Kita tidak mampu mendatangkan dalil yang soreh, yang jelas daripada Al-Quran dan Hadis dalam menentukan suatu hukum. Maka kalau kita tak mampu nak menentukan suatu hukum dengan tepat,
maka kita kena ikut mazhab yang 4. Kerana mereka dah ada siap dah. Ikut saja maka mudah-mudahan. Dan haram bertaklid bagi mereka yang ada kemampuan untuk ijtihad. Tu. Orang yang mampu berijtihad seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Dia mampu berijtihad, maka dia tak boleh taklid. Satu, dia tidak bertaklid dengan mazhab Maliki. Padahal guru dia mazhab Maliki. Tapi kalau dia ada kemampuan, dia ada keupayaan, cerdik, hatinya murni sebagainya, maka dia mencari dalil dalam satu masalah hukum daripada Al-Quran dan hadis Nabawi SAW, maka dengan dalil, dengan dhabit dan sebagainya, dengan istiqra' penyelidikan, maka tertumbuh satu mazhab Imam Munah Asy-Syafi'i. Maka di sini ringkasnya, orang yang tak mampu nak berijtihad macam kita ni semua, maka wajiblah bertaklid dengan mana-mana mazhab yang 4 ataupun mazhab yang kita sesuaikan dengan tempat kita. Dan kalau kita mampu berijtihad, mampu mengeluarkan istidlal daripada Al-Quran, daripada hadis, dengan betul jalannya melalui usul fiqhnya, dengan kawaid fiqhiyahnya, dengan betul sebagainya, baru boleh ijtihad. Pada masa tu tak boleh kita nak bertaklid dengan mana-mana mazhab. Boleh faham? Lagi? Boleh. Siapa tahu kawaid fiqhiyah mazhab Syafi'i? Siapa tahu sini? Ada tahu? Kawaid usul fiqh. Ada tahu? Siapa tahu? Mana tak mampu kita tak mampu nak mengeluarkan hukum, maka kita ikutlah mufti kita. Maksudnya mufti kita ni Imam Syafi'i, mazhab kita mazhab Syafi'i, ikut je lah. Itu dah siap hukum dah. Tak payah morning-morning kalau buka Quran macam mana ni masalah hukum ni. Kita nak macam cerita dia macam mana pun Tuan. Kita jalan nak pergi KL kan, dah ada belum? Dah ada kan? Kita sibuk lagi ambil parang, ambil cangkul, nak buat jalan baru. Yang tu lah cerita bagaimana bang KL, apa kau parang nak buat jalan baru, kau ikut semua jalan tak betul lah, sudah kan? Itulah cerita. Mana kita tak mampu nak buat jalan yang besar tu. Orang dah ramai jalan, dah ikut dah, tak ada fikir dah, tak ada nak tarah somak tuan-tuan. Begitu. Maka wajib kita bertaklid. Lain. Tapi itu dalam mazhab. Tak boleh bertaklid dalam akidah. Itu betul. Dalam akidah tak boleh taklid. Akidah dalam perkara-perkara ilahiyah, perkara nubuah, perkara sam'iyat, itu kena cari dalil. Dalil Quran ada, dalil akal ada, gunakan. Dalam perkara akidah saja kita wajib menggunakan akal. Pasal setiap orang semua ada akal. Nak mengenali Allah. Saya boleh tak saya nak akidah, saya nak kenal Allah ni taklid tu. Contohnya saya ni kata Allah tu wujud sebab mak saya kata wujud. Boleh tak? Contoh orang kan, orang tanya gitu, abang, Allah tu wujud tak? Wujud. Abang dapat tu Allah tu wujud dari mana? Mak saya kata wujud, saya pun ikut je lah. Itu taklid. Itu taklid. Tapi otak dia pandai cari duit, pandai buat rumah, pandai right. Kalau ada 3-4 anak dara yang apa ni, yang lawa, dia paling lawa dia nak. Pandai lah dia. Tapi untuk Allah tak apalah, saya ikut mak saya lah. Haram begitu, berdosa. Sebab kita ada kemampuan. Dia gila, tak cukup akal, tak apa. Ini dah ada akal. Dia tak nak mencari dalil kewujudan Allah. Dia mencari dalil wujud selain Allah. Dia nak cari duit, macam mana duit nak ada ni. Benda yang tak ada dia cari kan. Benda yang dah ada, Allah yang maha wujud tak nak dipikirkan. Begitu. Maka dalam bab akidah tidak dibenarkan bertaklid. Walaupun dalam jumhur ulama mengatakan boleh bertaklid juga, tapi masih berdosa kerana tidak memanfaatkan akal kita dalam mengenali ataupun ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan Lain soalan? Ya. Saya membaca dalam media sosial, ada seorang anak muda ni lelaki dalam 20-an lah. Dia ni buat eksperimen. Dia uji tadi. Dia beli sebanyak 500 selai 2 ekor. Dia nak test kepada kalian kena atau tidak. Niat
kata ni Ustaz dalam Ha. Itu nama baik kerja sesio tuan-tuan. Kan? Dia nak cari mana satu yang kena, kebarangkalian yang kena. Benda takdir, benda yang takdir, baru ada kawan saya, dia dapat apa ni, dapat orang telefon ni kan. Dia hantar ingin tahu nombor yang naik besok 4D KTM kode Total Maknum kan. Hubungi saya. Dia kata, lepas tu, Ustaz ni macam mana Ustaz? Dia ni dah nombor orang gila. Kalau tahu nombor tu naik, asal kau bagi tahu orang, kau tekan nombor tu kan. Betul tak? Betul tak? Kalau kita tahu ini nombor pasti nak, tekan lah Ustaz, suruh saya tekan. Itu namanya gila tuan-tuan. Orang main nombor ni banyak dia gila. Dia ni satu lagi kau gila, dia beri nombor yang banyak, tak tahu mana kebarangkalian kena. Ni gila lah. Nasihat saya pergi ambil rawatan psikiatrik kan. Itulah. Adapun menggunakan ramalan nombor ekor dengan mengetahui ia akan dosa tersebut, maka haram pada perbuatannya itu. Dia tahu memang ambil nombor ekor, dia saja test, berdosa juga. Baik dia beli duit, contohnya dia beli RM50, dia beli RM1. Ada kecil, ada besar kan. Contohlah RM1 dia kecil, pound dia besar sikit, 5 sen dulu. Pasal saya tahu nombor-nombor ni dulu, saya masa kerja dekat habis belajar sekolah dulu, tunggu nak masuk universiti, duduk kerja kedai pakcik saya buat songkok menjahit siap polisen. Tapi macam-macam orang datang, pakcik memang poning kepala lah, datang bawa satu kitab buku buku sekolah anak dia kan. Dia tanya, awak berapa umur? Kata, umur saya 17. Lahir tahun berapa? 983. 17983. Dia tekan. Dia kata, ni orang sakit jiwa tuan-tuan. Dia ada kitab dah tu. Setahun 2 kali je kena. Itu pun small lah tuan, starter je kan. Itu pun paling bawah, cikai tapi dia macam monang betul. Itu namanya gila tuan, sakit jiwa. Betul. Dalam dunia tuan ada 3 benda tuan, kalau perkara ni ada, poning kepala. Memang tak pernah menyimpan duit nak buat ibadat, tak ada. Satu main dadah. Ada orang main dadah, main kaya-kaya tuan. Tak ada tuan. Main dadah melingkup tuan, lagi mengumpat tu. Kedua, simpan perempuan. 3, tarik judi. Sama lah macam main nombor ekor ni. 3 ni tuan-tuan memang ada poning kepala tuan-tuan. Itu Ustaz, tolong Ustaz tiup, jangan tiup, ludah lah Ustaz dia ni, biar dia elok sikit. Bagi saya perbuatan tersebut ialah perbuatan yang sia-sia, mendatangkan kemurkaan Allah dan haram sisi agama Allah Ta'ala. Senang je tu. Nombor cerita ni, seronok orang nombor ni, dia macam poning sikit lah, poning kita kena mencuba, usaha lah. Baik abang letak kumpul duit 10 hari, letak 10 hari, dia ada hari-hari dia tu pula hari Jumaat ni special sikit dia kata kalau kumpul duit ni, contohnya RM50 3 kali, dapat 100 songah kan, bawa anak bini pergi makan bawa mak ayah makan, lepas semayang tu tengah, ya Allah panjanglah umur anak aku, ya Allah berkat rezeki ni, ya Allah. Mana tuan-tuan tak? Mak ayah tuan-tuan doakan kita. Dan Datuk Sudirman Haji Arsyad kata apa? Wali-wali keramat. Mak ayah kan? Ayah dan ibu, wali-wali keramat. Kepada mereka kita beri hormat. Minta dia, mak tolong doakan. Mak takkan ada doa tak baik. Ada, ya Allah kalau lingkup dengan anak saya ni, tak ada. Dia jahat-jahat anak pun kata, ya Allah kau bagilah dia elok sikit. Itulah. Kita pun takkan sampai hati doakan anak kita macam tu. Betul tak tuan-tuan? Baik dapat duit itu baik belajar. Ni kalau dapat duit ni mak ayah memang memang tak dapat lah. Itu angan-angan syaitan letak tuan. Angan-angan yang diletak oleh syaitan, laknatullah. Lain? Kalau 9 dah tuan lah, SOP dah terlebih ni. Calon tuan ni, ialah kita pun jumpa sebulan sekali kan. Itulah apa yang baik semua daripada Allah, yang tak baik tak kelaman di saya sendiri. Sudah yang mari kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.